Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rajali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita daripada kita di alam roh hingga sekarang dan akan sampai habis hayat kita dan terus berjalan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangkan sebanyak-banyaknya di dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita hayati benar-benar, fahami benar-benar, Allah ulang-ulangkan tu, bukanlah Allah nak mengungkit-ungkit pemberian Allah, tetapi Allah nak mengajar kita supaya benar-benar bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu cara yang paling, iaitu tepat kita bersyukur adalah tidak lain, kita meniadakan keakuan diri kita. Maka kita esakan Allah sebenar-benar dia mengesakan dirinya sendiri. Seperti mana kita bersyukur itu puji. Puji itu Alhamdulillah. Alhamdulillah itu puji Rabbil Alamin kepada sekian yang menjadikan alam ini adalah Allah. Sekalian apa pun semua, nafas kita naik dan turun, kita syukuri apa saja penglihatan yang diberikan, apa saja kehidupan yang diberi, semuanya syukuri. Syukuri itu makna meniadakan iaitu bukan kita yang memuji kepada Allah, tetapi dialah yang mentajalikan untuk kita memuji kepada dia, menandakan dialah memuji dirinya sendiri. Kalau puji makhluk kepada Allah itu tidak sampai. Bukanlah tak boleh, tapi jangan menganggap kita yang memuji. Tu maka sami Allahu liman hamid, telah memuji Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dijadikan oleh Allah taala tadi adalah semuanya memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak mengaji kenal diri kenal Allah, kita nampak masih lagi makhluk-makhluk itu memuji pada Allah. Tapi sebenarnya, hakikat sebenarnya, puji-puji makhluk itu tidak layak. Sebab datangnya pujian itu kehendak daripada muridun Allah. Maka Allah memberikan kepada kita rasa untuk memuji, maka barulah kita dapat kita memuji pun menggunakan kalam Allah. Dia juga yang memberikan kita rasa untuk memuji. Rahsia daripada rahsia. Begitu cepatnya kita rasa kita yang memujinya. Maka itu puji yang sampai kepada Allah adalah puji yang kita rasakan sebenarnya bukan kita, buang keakuan diri. Yang memuji itu adalah dirinya sendiri. Maka Alhamdulillah itu yang benar-benar puji, barulah kita ini puji yang sebenar-benar sampai kepada Allah. Kalau puji, Alhamdulillah kita puji kepada Allah sebab lantaran dia bagi kita nikmat, itu biasa. Diberi atau tak diberi, kita tetap memuji, itu pun masih lagi tersangkut lagi, masih terhalang lagi. Tapi puji kerana demi wajah Allah, kerana dia yang memuji diri dia sendiri, tanpa ada sebab, tanpa ada sesuatu, itu puji yang sampai betul-betul. Maka rasakan kemanisannya. Itulah puji yang benar. Di mana Rasulullah SAW sendiri, di dalam satu keadaan yang berasyik dengan Allah, Rasulullah berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu memuji dirimu, Ya Allah."
Dan sesungguhnya engkau yang tahu memuji dirimu sendiri ya Allah. Dan lebih layak engkau memuji dirimu sendiri ya Allah. Dan jadikan puji-pujianku ini adalah sebenar-benar engkau memuji dirimu sendiri. Itu benar-benar Rasulullah SAW itu berakhlak, beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mengaji ni lagi adab-adab ni lagi nak kena halusi lagi. Kerana Rasulullah SAW sendiri menghalusi lagi. Tidak mengakui bahawa dia yang memuji. Nak meminta pun jadi malu. Meminta pun atas Allah yang nyuruh meminta baru. Kita terbiasa meminta ud'uni astajib lakum, kita mengingat perkataan itu. Rasulullah datang daripada Allah tu suruh minta, lain. Kita mengingat-ingat ayat tu dalam Quran. Surah apa tu? Tak kira dalam Quran kan, ud'uni astajib lakum. Maknanya minta kepadaku, Allah Ta'ala kata, nescaya aku akan beri. Tapi kita kena ingat, adakah perkataan itu datangnya daripada hawa nafsu kita yang tanpa ada adab? Adabnya adalah apa? Adabnya harus membuang keakuan diri. Keinginan-keinginan kita minta maaf sangatlah. Kita ni terlalu banyak sekarang memprotes. Dalam keadaan kita memprotes, kita meminta. Protes tu maknanya kita membangkang sesuatu yang terjadi buruk pada diri kita. Kehidupan kita, keadaan kita, kita nak kemauan kita ya ditunaikan. Bila sesuatu yang tak kena pada jiwa kita, sesuatu tu berlaku, kemiskinan ataupun kehormatan kita ataupun kedudukan kita orang gugat, kita rasa nak berbalah, tak puas hati dengan kehendak susunan-susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pasti datang, para nabi, para rasul, para wali, pasti datang itu. Tetapi mereka nafikan, mereka cepat blok, tutup. Kerana mereka sentiasa mengikuti keinginan-keinginan Allah. Kita berbalah-balah lagi, tak puas hati, mohon pada Allah. Bukan mohon lagi dah. Mohon tu campur mendesak kepada Allah. Kerana tidak ada adab-adab. Ini sebelum kita bermohon, sebelum ud'uni astajib lakum, perlu dalam keadaan penafian, hilangkan. Walaupun kita berhajat begini ini itu tu macam-macam, tapi buangkan dulu semua, delete semua dulu. Baru kita benar-benar mohon. Yang pertama, permohonan kita adalah untuk sentiasa nak mengikuti. Kita tidak berbalah. Apa pun Allah bagi kemiskinan yang kita nak minta jadi kaya, kedudukan kita minta tadi bawah nak jadi tinggi, ataupun harta-harta yang sedikit kita nak tambah, itu semua perbalahan dengan Allah. Maka buangkan itu semua daripada lubuk hati kita, supaya benar-benar mengesakan Allah. Baru dah datang daripada Allah, ud'uni astajib lakum. Ini tidak dalam keadaan kita diberi oleh Allah kesakitan. Dalam kesakitan itu kita bukan bermohon sebenarnya. Meminta kepada Allah supaya susunan Allah yang memberi kita sakit, susunan itu dirubah. Siapa kita? Bukan saya cakap tak boleh mohon, tetapi kita halusi adab-adab kita dengan Allah. Kalau kita tak halusi, maka kita tak kenal diri, tak kenal Allah, maka kita ni lebih teruk daripada balhum kal an'am. Lebih teruk mereka ni daripada binatang ternak. Binatang ternak tak dibagi akal, maka mereka tidak ada akal untuk beradab. Tapi kita ni dibagi akal. Akal tu untuk menunjukkan adab di hadapan Allah, supaya jangan ada apa-apa hajat kita selain kita mengesakan benar-benar Allah SWT. Dan kita tahu apa pun bagi nikmat ataupun musibah yang berlaku, itu adalah baik susunan Allah. Ini kalau betul-betul nakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan kita menceritakan lagi banyak nikmat-nikmat Allah yang lain. Ni kisahkan Nabi Ayub. Lebih kurang 25 tahun diuji oleh Allah Ta'ala. Dan dibagi nikmat oleh Allah 30 tahun.
Maka semua meninggalkannya. Termasuk hampir isterinya tadi meninggalkan, tapi datang balik. Sebabkan isterinya tadi terlepas cakap aja. Isteri dia cakap kepada Nabi Ayub, isteri dia cakap, abang kan Nabi. Abang mintalah kepada Allah supaya penyakit abang ni dah 25 tahun. Nabi Ayub kata apa? Malu abang nak mohon pada Allah. Padahal Nabi Ayub lebih kenal Allah lagi, dia boleh mohon. Allah boleh sembuhkan kalau dimohon Nabi kan. Kekasih Allah. Tetapi dia malu. Malu aku. 25 tahun baru aku sakit. 30 tahun dia bagi aku nikmat. Malu aku nak. Tak compare, tak sama rata lagi. Malulah isteriku. Jadi isteri dia sampai tak ada makan kan. Tak tahan. Jual rambut. Untuk nak sara. Nabi Ayub dengar, Nabi Ayub tak suka kan. Dia pun cabut. Isteri dia pun cabut. Isteri Nabi Ayub. Itulah maknanya. Kemudian dia datang balik. Bila Nabi Ayub dah selesai. Dipukul juga dengan rotan. Dengan rotan yang berapa kali, tapi dia cantumkan lebih kurang 30 rotan tu tadi, dia sekali pukul. Pukul yang tak menyakitkan. Nak menerimakan hukuman kerana lari daripada suami. Sekejap itu tak ada apa. Itu tadi. Jadi kita kena ingat bahawasanya setiap permohonan kita adalah mesti beradab. Memang Allah suruh berdoa, utu'uni astajib lakum. Bermohonlah kepadaku, nescaya aku beri. Tapi kita kena ada adab. Salah satu adabnya kita kena renung, ya Allah, nikmat kau banyak, ni sikit ya Allah. Kan? Ya aku mohon ni sikit. Yang kau bagi nikmat ni terlalu banyak. Itu adab-adab. Jangan kita terus minta, ya Allah apa ni, teruk aku kena ni, ya Allah bagilah apa. Itu maknanya tidak ada adab. Balhum kal an'am, lebih teruk daripada binatang. Bila kita masalah dengan Allah SWT, Allah bagi kita sesuatu musibah untuk nak bersihkan kita. Untuk kita kembali mencari, mengenal diri, mengenal Allah. Bukan kita meletakkan keputusan, ya Allah, kenapa kau bagi begini? Ya Allah, kau hilangkanlah segera, ya Allah. Itu mengarahkan Allah. Bukan berdoa tu. Dalam segi adab kita dah tak beradab. Bila tak beradab, doa kita tersangkut. Allah bagi sesuatu itu nikmat ataupun musibah untuk nak lihat hati kita macam mana dengan Allah. Bila bagi nikmat, macam mana keadaan kita? Lupa kita tidur tadi. Allah bagi nafas turun naik, tidur, Allah jaga kita. Tak bagi binatang masuk ke dalam telinga kita, masuk dalam hidung kita ketika tidur. Ada kita pernah renungkan bagaimana Allah selesakan kita berehat tidur. Kita ngantuk, dia bagi ngantuk, tidur bangun, kita ingatlah. Dia yang bagi kita tidur, dia bagi kita ngantuk, dia bagi kita berjaga. Semuanya dia, kita renungkan, banyak kali renungkan. Adakah apa Allah SWT tu susun hidup kita ni salah? Dia susun semua, setiap diri kita ni adalah yang paling terbaik. Kerana Allah maha bijaksana dan maha sayang kepada kita. Tapi kita suka memprotes, tak puas hati hidup kita. Maka tu tanda-tanda dia bila kita tak puas hati dengan Allah, maka kita akan terjemahkan kepada makhluk kita tak puas hati. Kita akan tunjukkan tadi, kita cakap jawapan kita betul. Padahal kita bercakap tu atas nafsu. Kita kata betul lagi. Kalau orang bersandarkan kepada kehendak Allah, dia bercakap kalam Allah, maka perkataan dia akan keluar perkataan yang baik-baik, berakhlak baik. Itu yang berlaku dalam kehidupan kita. Maka kita olahkanlah. Jangan dibuat-buat bersenda-senda. Sesuatu yang Allah SWT telah atur pada diri kita. Bukan setiap saat kita ni sia-sia. Semuanya perkataan-perkataan, setiap pernafasan, semuanya tidak ada sia-sia. Bukan dia saja buat-buat main kita ni dihidupkan. Allah bukan buat main-main saja-saja nak jadikan kita. Yang buat main-main tu kita. Allah tak ada main-main, dia buat sungguh-sungguh, dia sayang kita. Kita yang main-main, buat-buat leka, buat-buat gurau-gurau. Mata'ul ghurur. Kita rosakkan tadi. Kita rosakkan. Kita tak ada hargai nafas kita turun naik Allah bagi. Allah bagi kita macam-macam, kita tak hargai. Yang kita tahu apa yang kita nak dapat. Itu kita memaksa Allah.
Allah kalau bagi nanti makin bertambah jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perhatikanlah dalam kehidupan kita ni. Kita bertambah belajar, mengenal diri, mengenal Allah, bertambah beradab, bertambah berakhlak baik. Jadi akhlak baik ni maknanya kita kena adalah pembimbing-pembimbing rohani. Ya. Kerana kita ni nak membaiki akhlak bukan dengan tulisan-tulisan, tetapi membaiki akhlak ni dengan akhlak juga. Jadi kita memperbaiki akhlak kita nak baik nanti, kita dulu kena tunjuk akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik yang kita amaliakan dalam kehidupan adalah yang paling nombor satu adalah membuang keakuan diri. Nabi Khidir bagaimana dia membuangkan keakuan diri dia? Perahu yang elok-elok tu tadi disuruh oleh Allah lubangkan. Nabi Khidir tak jawab pun. Kenapa nak lubangkan ya Allah? Tak ada. Sebab dia dah kosong, dia betul-betul 100% nak ikut arahan Allah. Tu pasal clear. Dia datang tu pump automatik. Dia lubangkan automatik, dia dah nampak dah. Nanti kalau tak buat ni memang kita akan jadi celaka nanti. Pasal kita tak ikut arahan Allah. Dia begitu ilmunya di sisi Allah. Bila orang dah kenal diri, kenal Allah, ilmu dia terus, fatwa dia terus kepada Allah. Dan fatwa tu bila dilihat nanti bila diamalkan akan ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Bukanlah saya tak bagi belajar Quran hadis, belajar terus, tapi yang ni yang aslinya adalah daripada Allah, langsung daripada Allah. Kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, payahlah kita tak dapat nak nilai. Malah kita bersandar kepada yang sesuatu itu. Kita tak bersandar kepada yang ori, yang langsung, yang terkini, yang Allah nak bagi kepada kita. Itu jadi hidup kita malang bila kita bermasalah. Kita buat masalah dengan Allah. Kita tak selesai, tak beres lagi dengan Allah. Kita mengambil ilmu-ilmu pelajaran-pelajaran yang lain. Dengan sebab itu kita mengambil pelajaran-pelajaran lain. Kita beramal banyak. Jadi amal-amal itu akan membuat kita iaitu jauh kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita tak kenal dia, kita mengambil ilmu. Jadi kita bersandar kepada ilmu, tidak bersandar kepada siapa yang empunya ilmu. Begitu juga kita bila beramal banyak dengan ilmu itu, kita rasa dengan ilmu kita, dengan amalan-amalan banyak kita akan dapat sesuatu yang besar daripada Allah. Padahal kita tak bersandar bahawasanya kita boleh buat amal, ilmu yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada rasa gerun lah. Kita tak ada rasa malu dengan Allah. Itu masalah besar lah bagi orang yang beramal. Ya, masih lagi kita ni beramal tetapi kita masih tertidur lagi. Masih lagi kita ni masih lagi berangan-angan lagi. Sebab kita rasa amalan kita itu akan menyebabkan kita dapat menikmati ganjaran-ganjaran Allah. Bukanlah saya cakap tak ada ganjaran Allah. Tetapi hala tuju sebenarnya kita adalah menombor satukan Allah. Rasulullah SAW membawa berita gembira, iaitu kita ni disuruh benar-benar mengesakan Allah, dan kita tahu bahawasanya dialah yang mengesakan dirinya sendiri. Tak ada dua, bukan kita. Disuruh kita mengesakan Allah sama-sama seperti mana dia mengesakan dirinya. Bukan kita mengaku kita mengesakan Allah. Itu dah ada dua. Kita dapat tadi nak mengesakan Allah daripada mana? Daripada kehendak Allah. Jadi semua yang berlaku dalam alam ini adalah semua daripada kehendak-kehendak susunan Allah. La tataharraku zarratan illa biiznillah. Tak ada halus zarah mana, semua atas izin Allah. Jadi jangan kita perbuat main-main. Perbuatan nafas kita naik turun itu semua mengesakan Allah. Tapi kita tukarkan. Kita tukarkan macam mana? Kita rasa macam kita yang melakukannya. Itu dah dia. Sebabnya kita tak mengaji mengenal diri, mengenal Allah. Kita rasa diri kita yang melakukannya.
Jadi kita guna kudrat siapa? Kita gunakan kehendak siapa? Siapa yang datangkan lintasan untuk kita nyebut nama Allah? Siapa yang menyebabkan kita dah hadir di sini? Siapa yang menyebabkan kita boleh kata-kata tu dengan Allah? Dia juga, dia asyik dengan dirinya sendiri. Maka macam mana kita nak olahkan dalam kehidupan supaya kita dapat berakhlak betul-betul dengan Allah? Bukan maknanya disuruh kita main-main macam ni. Hidup kita ni seolah-olah kita macam tak ada akhlak dengan Allah. Sebab kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, maka kita tak berakhlak. Banyak kita berjalan, kita rasa kudrat kita tak belajar kan. Kita rasa macam kudrat kita jalan tak ada, kita hargai lah. Nanti dah potong kaki tak boleh jalan baru nak hargai. Dulu kalau ada kaki, kalau ada kaki. Ni sekarang dah tak ada kaki. Masa ada kaki, ke mana diri kau tu? Engkau tak hargai betul-betul bahawa Allah yang memberikan kekuatan untuk kau dapat bergerak. Sekarang bila dah tak ada kaki, baru minta kaki supaya nak syukuri. Jadi kita kena hayati nikmat-nikmat Allah tu bukan mempertikaikan sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan baik atau buruk tu. Terlebih lagi buruk tadi. Sesuatu yang menimpa kita musibah, kita nak memprotes. Minta Allah ubah. Tak boleh. Ikuti aja. Sebab apa? Itulah kemauan-kemauan Allah untuk meleburkan keakuan diri kita. Supaya kita dapat mengesakan Allah. Supaya dapat kita mengenal Allah. Dan bila kita mengenal Allah, binasalah apa semua yang terjadi adalah jalan cerita-cerita, kisah-kisah yang nak dikisah-kisahkan dalam kehidupan kita. Dan semua sekian alam ni adalah berpandu pada skrip-skrip untuk Allah bersediakan dikisah-kisahkan dalam kehidupan kita di sekalian alam ini. Apabila kita diberi betul-betul kenal, kita bersungguh-sungguh nak kenal kepada diri, kenal pada Allah, maka Allah pasti akan kurniakan kepada kita. Jangan kita rasa lemah. Sebab sesuatu yang kita buat, kita hadir dalam majlis ni, tidak sia-sia. Allah sendiri tahu menghargai. Jangan kita nak ajarkan Allah Ta'ala untuk minta, ya Allah tengoklah aku dah buat. Tak payah. Allah tu lebih tahu lagi. Dia dah menyusun cukup cantik. Jadi bersyukur kita banyak-banyak kepada Allah. Dengan bersyukur yang paling tinggi darjatnya, iaitu buangkan keakuan diri. Dan kita rasakan sesungguhnya engkau lah memuji dirimu sendiri. Sekian alam yang kau jadikan memujimu, tidaklah sama engkau memuji dirimu. Engkau yang maha sempurna memuji dirimu, ya Allah. Jadikan puji-pujianku itu adalah engkau memuji dirimu sendiri. Kita bawa dalam kehidupan kita. Beruntunglah kita. Sebab apa? Kita dah mencapai kepada keberuntungan yang sejati, yang mutlak. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkannya kepada para nabi, para rasul, iaitu di mana Allah mengatakan tadi firman Allah surah Al-Fat, inna fatahna laka fathan mubina. Mubina tu nyata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi semua nyata jelas dapat, iaitu fatahna, kemenangan daripada Allah. Jelas. Apa dia? Iaitu mereka dah tak ada keakuan diri. Dan dia tahu setiap saat dirinya sentiasa semua adalah skrip-skrip cerita-cerita Allah, kisah-kisah Allah dah. Dia nampak sekian alam ni, dia dah duduk di sekian alam dah. Dia dah keluar daripada sekian alam, lebur. Jadi dia diberi oleh Allah penglihatan Allah, maka dia melihat dengan penglihatan Allah, dia nampak semua ni adalah cahaya-cahaya. Dia nampak semua ni sekian alam adalah semuanya perbuatan-perbuatan kisah-kisah Allah. Baik buruk, baik. Apa saja dia nampak semuanya atas Allah Subhanahu Wa Taala punya kudrat dan iradat. Apa pun berlaku dia nampak. Adik-beradik kita tak setuju dengan kita. Mak bapak kita tak setuju dengan kita macam Nabi Ibrahim. Macam-macam itu semua kisah-kisah tu. Kita kalau pandang tu, kita nampak Allah nak ngesahkan. Pelukis dengan kertas tu, dia nak lukis apa, terserah dia lah. Dia nak lukis apa kan. Jadi Allah ni nak buat macam mana semuanya maha bijaksana, maha sempurna. Dia ciptakan syurga, dia ciptakan neraka. Dia ciptakan matahari, cahaya, dia ciptakan kegelapan. Dia ciptakan nikmat, dia ciptakan musibah. Jadi Allah ni
Dua dia jadikan tu. Dia jadikan siang, dia jadikan malam. Dua bersifat dua tu tadi untuk kita tahu bahawa dua tu berasal daripada satu. Jangan duduk antara pandang pada dua tu, tapi kita duduk kat satu tu. Jadi ke depan kita akan tahu baik atau buruk, siang ataupun malam, tinggi atau rendah. Apa lagi? Syurga ataupun neraka. Jadi dia yang tahu atur diri kita ke mana-ke-mana. Kita kena waqada rabbuka. Kita kena tetap duduk dengan Allah, hilang keakuan diri. Baru kita tak risau ke depan kita. Sebab ke depan kita ada baik, ada buruk. Itu hak Allah yang tahu menetapkan. Kita jangan memaksa. Bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah tu, jadi kita memaksa Allah. Aku nak ni ya Allah. Buruk tak nak baik. Padahal Allah jadikan kalau kau baik aja kau tak akan sedar. Saya sekala Allah bagi sesuatu ujian, musibah, supaya kita sedar. Jadi duduklah antara kedua tu. Kalau kita nak selamat, nak berada dalam benteng Allah, buang keakuan diri, jadi kita minta Allah aja yang susun. Dia letakkan baik ke buruk ke semuanya cantik. Itu makam keberuntungan. Bukan makam ni tadi, mana boleh kita kena usaha ikhtiar. Tak. Itu usaha ikhtiar semua daripada Allah. Kalau dah belajar kenal diri, kenal Allah, kita bukan tak usaha dan ikhtiar. Semua usaha dan ikhtiar adalah kehendak susunan-susunan Allah. Dia yang bagi kita rasa untuk berusaha. Dia bagi kudrat untuk kita bergerak pada usaha tu. Kita mengaku kita usaha kita. Jangan. Jangan kita mensekutukan Allah tanpa kita sedari. Bila kita belajar mengaji kenal diri, kenal Allah, banyak kita baru dilihatkan kepada kita, disingkapkan bahawa banyaknya kesalahan-kesalahan kita. Banyak kesalahan-kesalahan kita di dalam kehidupan ni. Mengangkat barang kita rasa kita, tekan minyak kita tahu kita hijau merah lampu berhenti, berjalan kita tahu kita tak rasa alhamdulillah, terima kasih ya Allah, banyak aku mendapat nikmat-Mu ya Allah, Engkau memberikan aku faham ya Allah. Jadi orang-orang yang betul-betul ahli Allah, yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, dia sentiasa merenungkan tafakaru fi khalqis samawati wal ar. Orang yang bijak ni Allah Ta'ala kata dia berfikir 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semua seisi-isinya, sehalus-halus, segaib-gaibnya pun dia memikirkan tafakaru. Dia fikirkan tadi sampai dia nampak Allah. Dia tak nampak yang lain dah. Bergerak, duduk, diam, berdiri, rukuk, baring, berjalan, sentiasa nafas dia turun naik, dia sentiasa berkeadaan mengesakan Allah. Itu orang yang bijak. Dia tak tertipu dengan dunia seisinya. Dan dunia telah diletakkan di tangan dia dah. Dia nampak dunia ni semua dia bawah pengurusan Allah semua. Dia tak ada jadi kerisauan dah. Innal awliya Allah la haufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada lagi dah risau dah. Sebab dia tahu ni semua Allah yang olahkan. Malaikat-malaikat yang berjuta-juta. Diciptakan lagi malaikat-malaikat satu hari 70,000 malaikat Allah ciptakan. Satu hari sekurang-kurangnya 70,000 Allah ciptakan malaikat. Hari-hari manusia dilahirkan berapa banyak satu dunia ni? 300, 400 setiap hari lahir manusia. Allah lahir. Itu untuk apa? Semua nak ceritakan tentang Allah Ta'ala. Semua mengesahkan Allah semua. Kalau kita tak mengaji kenal diri, kenal Allah, kita nampak selain daripada Allah. Kita butalah dengan Allah. Tapi bila kita mengaji ni, kita buta pada yang lain. Semua sekian alam ni kita buta tak nampak. Sebab kita yang nampak semua adalah perbuatan Allah, skrip-skrip Allah. Kita tak nampak. Iblis tu nampak ada kuasa. Kita nampak sesuatu apa pun yang mengerikan. Kita duduk di tempat alam-alam yang puaka ke apa, kita tak rasa yang ia memiliki kuasa. Yang kita nampak adalah kuasa-kuasa kehendak Allah menyusun cerita-cerita itu tadi. Bilanya kita nak dapatkan makam yang Rasulullah SAW bawa sifatnya, wataknya dalam kehidupan. Para wali Allah menyambung watak-watak akhlak Nabi Muhammad SAW
iaitu buang keakuan diri, dan dia nampak sekian alam ni diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah Rasulullah SAW lega kepada umatnya bila umat dia dah mengetahui, iaitu dapat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak lagi rasa risau lagi. Kat mana pun dia pergi, dia mengalir fa ainama tuwalu fasamma wajhullah wa huwa ma'akum ainama kuntum. Mana pun dia berada, sentiasa dirasakan semua ni adalah milik Allah. Semuanya diatur oleh Allah. Hingga nampak angin bertiup, dia nampak Allah yang meniupkan angin tu. Allah yang menggerakkan angin, Allah menggerakkan awan, Allah sentiasa dia nampak semuanya Allah yang menggerakkan. Subhanallazi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan apa saja yang kita lihat, termasuk diri kita ni, nafas kita ni, semua dia yang memperjalankan. Penglihatan kita, mana dia yang tentukan perjalanan penglihatan mata kita. Tidur kita. Malam tadi mimpi, tadi dalam keadaan kesakitan, bermimpi ditemukan dengan seorang yang antik. Orang ni orang antik. Dia jual barang-barang antik. Dalam batu cincin tu ada dia perlihatkan tadi. Dalam batu cincin dia jual, dia macam jual lah orang antik ni, wali Allah ke saya tak tahulah. Tapi dia ni tak menggunakan bahasa. Dia kata dia nak bagi saya batu. Dalam batu tu ada macam-macam lah. Dia macam geliga lah, jernih. Dalam tu ada satu batu tu ada Masjid Madinah dalam tu. Dan orang yang masuk dalam tu, yang keluar dalam tu ada nombor. Sekarang ni berapa orang yang duduk dalam masjid ni, semua ada nombor kat dalam tu. Nombor berapa orang, yang keluar berapa orang, yang masuk berapa orang. Dia nak jual dengan saya. Dia mula-mula kata dia nak 10,000. Saya cakap 1,000 boleh lah. Saya pun bagi 1,000, dia bagi saya. Itulah bila Allah nak memperlihatkan kepada kita. Itu saya cakap tadi, kita dapat, maknanya penglihatan yang Allah Ta'ala tunjukkan sedikit penglihatan, bahawa kita tahu nanti. Dekat batu cincin tu dia tengok, sekarang ni orang kat Madinah ada berapa banyak dalam. Dekat Mekah ada berapa banyak. Yang masuk berapa orang lagi. Yang keluar berapa. Dalam tu dah bertulis. Ada bertulis, dia macam hidup lah. Orang tawaf ke kat Kaabah, orang keluar masuk, nampak masjid tu. Kat batu tu je. Mudah bagi Allah. Untuk kita nak melihat, bukan nak kata batu tu hebat, tetapi hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh bagi tahu kita macam-macam. Menerusi tu lebih canggih daripada 5G. Lebih canggih lagi. Kalau kita kenal diri, kenal Allah, kita dah tak pakai dah handphone ni dah. Sebab handphone ni kita anggap dah lapuk lah. 3G ke 5G dah lapuk lah. Kita 100G. Kita dengan Allah. Syoknya dengan Allah. Dia perlihatkan. Seperti mana Syekh Abdul Qadir Jalani, orang Yahudi itu tadi, orang apa, dia nak lihat syurga dan neraka. Kalau betul kau umat Muhammad yang terpilih, kau perlihatkan kepada aku, wahai Abdul Qadir, syurga dan neraka. Baik, syurga dan neraka. Syurga di tangan aku, kananku, Allah. Neraka di tangan kiriku. Berapa bukti dia? Dia bukakan jubah dia, buka. Tengok. Dia tengok tadi, syurga tadi. Dia tak mau, kepala dia tak mau tarik balik. Sudah, dia kata. Saya Abdul Qadir, sudah. Nikmatnya dia lihat sedikit syurga tu tadi, dia lihat. Ya Allah, dia tak nak balik. Kepala dia tak nak keluarkan. Keluar, dah, sudah. Kata kau nak tengok neraka pula. Dia paksa baru dia keluar. Pasal nikmatnya dia melihat syurga daripada jubah Syekh Abdul Qadir. Lihat pula neraka. Lihat neraka, nak tarik kepala dia. Nanti dulu tengok. Nampak kehebatan orang yang betul-betul dah kenal diri, kenal Allah. Allah pelajalikan keagungan, kebesaran Allah SWT di setiap saat dan detik. Kita akan melihat kebesaran, keagungan Allah. Dalam perjalanan-perjalanan kita ni, asra bi abdihi, hamba-hambanya sentiasa diperlihatkan kebesaran, keagungan Allah. Min ayatina, untuk nak lihatkan mujizat Allah, kebesaran Allah. Habis bagi orang yang tak kenal diri, kenal Allah, susah dia baca je lah ayat tu. Tiap-tiap tahun cerita dia Isra Mi'raj tu je lah. Perjalanan Nabi, perjalanan dia tak cerita. Padahal di dalam tu abdihi bukan Nabi Muhammad saja.
Memang Nabi Muhammad tu perjalanan yang agung, menceritakan kepada kita supaya kita pun Allah juga yang memperjalankan. Tapi kita buta, kita rasa kita yang berjalan sendiri, kita yang set sendiri, rosaklah kehidupan kita. Padahal kehidupan kita adalah Allah Ta'ala yang tahu susun. Bila Allah susun, kita mengaku kita pula susun. Jahanam rosak. Akan menjadi pertikaian, akan jadi perbalahan. Sebab masih lagi kita bernafsu amarah ataupun masih lagi berkeinginan diri kita. Kita tak utamakan kehendak Allah, muridun Allah. Maka rosaklah kehidupan kita. Setiap yang kita ngangkat, kita rasa kita yang ngangkat. Itu makna nafsu kita adalah kita rasa kita keakuan diri itu. Berbahaya. Padahal kalimah yang dibagi kalimah sakti, la ilaha illallah, menafikan benar. Asyhadu an la ilaha illallah, tak ada, aku menyaksikan. Aku tak ada, semua ni tak ada. Apa yang ada? Menyatakan yang ada hanya Esa Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan tadi pagi tadi dah solat duha, tak dapat sempat Saya pun dalam keadaan kesakitan. Ingat pun baru-baru aja pukul 9 lebih baru terasa dia kebah sikit. Jadi alhamdulillah, maknanya Allah mengizinkan mana kita duduk dalam majlis ni lagi. Alhamdulillah, inilah maknanya yang nanti bila kita masuk di alam barzah, duduk majlis kita ni lah nanti yang akan menyelamatkan kita. Sebab duduk dalam majlis ini tidak lain kita merasakan adalah kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah berkehidupan dengan Allah, mengagungkan, membesarkan Allah, maka nanti berada kita di alam barzah, begitulah juga nikmatnya. Kita tetap juga nak mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Maka Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang tidak pernah menzalimi hamba-hambanya yang sentiasa bersungguh-sungguh ke dunia ini, betul-betul hendakkan kepada Allah. Alhamdulillah. Saya rasa cukup sampai sini dulu sikit. Mari kita minta pencerahan daripada Al-Fadil Ustaz Auza'i Al-Masri dan juga Syekh Ratib, dan juga ada pertanyaan perkongsian daripada yang lain insya-Allah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Tubna ila Allah warja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Ya Karim ya Fattah ya Alim ya Dzal Jalali wal Ikram. Di Perlis ni ada satu orang hamba Allah yang bernama Aisyah, yang berusia lebih kurang sekarang ini 90 tahun, yang dipanggil Tok Chah. Tok Chah ini seorang wali perempuan yang bagi saya dia telah menunaikan apa yang penceramah telah sebutkan tadi, iaitu matikan diri, menafikan diri, tiada keakuan diri. Saya diberi rezeki oleh Allah dan juga anak-anak dan arwah isteri saya ada rezeki, alhamdulillah, sempat bertemu muka dengan Tok Chah, mengaji, berguru, mengambil ilmu dengan Tok Chah.
Tok Chah ini satu orang manusia yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran. Beliau menghafal ayat-ayat suci Al-Quran dan juga huraian tafsirnya, dan beliau adalah seorang yang buta huruf. Kehidupannya amat susah membesarkan anak-anak, adik-adik, sehingga tak sempat mengaji sampai ketua, tidak mengenal alif, ba, ta sampai ya. Tidak mengenal. Tapi Allah memperlihatkan keagungannya dengan mengurniakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Tok Chah. Dan Tok Chah ini tinggal di negeri kita ini, iaitu negeri Perlis, Darussunnah, Perlis, Darul Quran. Model Darul Quran ini, model ahli Quran ada di negeri Perlis, iaitu seorang sosok yang bernama Tok Chah, menghafal Al-Quran, dan saya semak sendiri bacaan beliau. Apabila turunnya ilham suruh baca surah Al-Baqarah, dia baca surah Al-Baqarah daripada Alif Lam Mim sampai habis dalam tempoh lebih kurang 1 jam. Dengan sekali duduk gini dia baca, dan dia tak sedar saya sedang semak. Saya tengok satu, saya tengok. Tak ada silap sampai habis. Di mana saya sendiri sebagai seorang bekas pelajar Al-Azhar, semenjak balik daripada Al-Azhar, saya tidak pernah buat macam tu. Saya tidak mampu buat macam tu. Tak mampu. Saya tidak pernah mengulang daripada Alif Lam Mim sampai habis surah Al-Baqarah, walaupun dia menjadi satu muqarrar yang wajib untuk dihafal oleh semua pelajar-pelajar Al-Azhar. Tapi saya tidak mampu. Saya mengaku saya tak mampu. Kemudian saya bertanya kepada ayah saya, seorang graduan Al-Azhar juga, bukan bachelor, tapi dirasat ulia. Ayah saya ni master Universiti Al-Azhar. Saya tanya, Baba pernah tak Baba duduk di dalam satu kali duduk satu majlis, Baba mengulang Quran daripada awal surah Baqarah sampai habis dalam satu kali duduk? Baba kata tak pernah. Baba. Ikhlas, Baba jawab. Arwah Allahyarham Baba yang merupakan pewaris kepada surau Haji Taib ini, yang telah pun juga meninggal dunia, Al-Fatihah. Jadi Allah saja sebenarnya nak tunjuk kepada kita bahawa dia boleh buat apa yang dia suka. Kalau duduk di hadapan Tok Chah tu, bila sampai ayat dia suruh baca, dia baca sampai habis, sampai takat mana yang Allah suruh baca, beserta dengan huraian tafsirnya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Tok Chah itu masih hidup lagi. Dan saya menyeru orang yang sedang mendengar ni, kalau ada rezeki pergilah jumpa dia. Kami alhamdulillah anak beranak ada rezeki jumpa dia. Saya, Ustaz Aziz pun saya dah bawa, Haji Latif saya dah bawa. Ada betul je? Pernah? Belum? Oh, orang lain, sorry. Mungkin tu rombongan pertama dulu. Apa ni di tu? Di titik tinggi. Jalan nak pergi Padang Besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tu bila dia pejam mata, dia nampak macam satu lebaran Quran, dan dia saya tak tahu macam mana dia baca, dan dia bukan baca sebab dia butuh huruf. Jadi mungkin dia dengar dan dia keluar balik ke, wallah saya pun tak tahu. Tapi memang saya semak, dia memang bacaan dia betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kita sibuk-sibuk ahli Quran. Orangnya ada. Silalah berjumpa dan ziarah. Inilah dia sepatutnya tokoh Ma'al Hijrah. Ibu misali membesarkan anak yang susah. Dia ketika mana dia susah tu, dia hanya doa ke Allah, ya Allah, aku susah, aku tak dan mengaji. Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah. Kemudian Allah berikan kepada dia ilham
suruh berselawat 3,000 kali dalam keadaan wuduk sekurang-kurangnya sehari semalam. 3,000 kali. Kita pula rasa 1,000 kali pun dah terlampau banyak dah. Bukan kata 1,000, 100 pun dah terlampau banyak dah. Tapi rupa-rupanya ada orang yang setiap hari dia selawat 12,000 kali pun tak ada masalah. Jadi apa benda ni semua? Lebih kepada karamah, lebih kepada barakah, keberkatan ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Berjalanlah mencari guru mursyid. Berjalanlah mencari rasa. Berjalanlah. Jangan duduk saja. Kerana berjalan itu adalah sunnah. Kalau duduk saja, bimbang kita ni menjadi canggung. Bila canggung, kita jadi something wrong. Pemikiran kita, kata-kata kita semua jadi something wrong. Pemikiran kita jadi canggung. Jadi memang benarlah bila canggung kita akan buat masalah. Ala canggung, maksilah maksi canggung. Itulah memang lagu orang Perlis kita. Memang betul. Bila kita tak berjalan, kita akan melahirkan watak-watak canggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat inayahnya dapat kita bersama-sama berkumpul di sini di atas aturan Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan kita ke sini untuk kita bersama-sama mendengarkan talk duha kita pada pagi ini. Alhamdulillah, itu adalah yang dikatakan Allah Ta'ala memanggil kita dalam keadaan kasih sayangnya untuk kita bersama-sama memperkukuhkan lagi hala tuju kita, iaitu menafikan keakuan diri yang ada hanya Allah. Jadi pelajaran yang saya dapat pada pagi ini amat yang Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala memberikan wazidnahum huda. Apa pun yang diperjalankan, apa yang diperkatakan pada pagi ini menjelaskan bahawa kedudukan kita ini hendaklah sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun yang berlaku, kita tak boleh nak berbalah-balah di antara satu sama lain. Apa pun. Jadi sebab kita, tapi walau bagaimanapun Allah Taala meletakkan pada ketika ini talk kita pada pagi ini nak menyatakan bahawa itu semua adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih halus lagi. Jadi Allah Ta'ala nak mengajar kita, apabila kita dalam keadaan silap berbalah-balah, maka kita lah kena yang dikatakan zalamna. Zalamna pun diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zalamna. Itu kita kena lah, maknanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kesilapan kita. Kesilapan kita menyatakan kita aku kan. Jadi itulah kata saya pun pernah bercakap menafikan, Syazir pun pernah cakap menafikan keakuan diri kita ni. Sentiasa berperang dalaman kita ni. Bagi diri saya pula nak menafikan keakuan diri ni memang sebenarnya cukup payah. Tapi Allah Ta'ala letakkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bukan mudah, tapi insya-Allah mudah-mudahan kita masuk medan perang ni, kita duduk dalam keadaan kesusahan, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagikan kita kesenangan. Tak habis lagi susah tu, ada lagi senang. Allah Ta'ala bagi petunjuk. Jadi cuma kita tak menyatakan kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Kita tidak boleh nak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah Allah Ta'ala aturkan gitu. Tidak boleh. Sebab apa pun silap kita tidak boleh menyalahkan takdir Allah. Cuma kita kena letakkan bahawasanya bila Allah Ta'ala, dia juga yang nak menampakkan kesilapan kita, tapi kitalah kena zalamna. Zalamna, aku yang bersalah. Aku menzalimi diri aku sebab ada keakuan diri. Itulah yang perang yang begitu hebat. Betul Rasulullah SAW cakap, perang yang begitu hebat iaitu mengaku keakuan diri itu cukup sukar, cukup sulit peperangan tu. Tapi tak apa, kita masuk je, susah, cedera, jatuh, tergelincir, insya-Allah Allah Ta'ala akan aturkan. Allah Ta'ala akan aturkan, bukan aturkan dalam keadaan apa. Dua keadaan. Bertaubat bila nampak kesilapan yang dalam diri kita, ada keakuan diri tadi tu. Jadi itu saya sendirilah. Jadi bila yang keadaan yang Allah Ta'ala aturkan dalam keadaan cantik, itulah sama keadaan dia di antara baik dan buruk tadi tu. Kita bersyukur Allah Ta'ala ajar kita
Kita bersyukur Allah Taala ajar kita, didik kita dalam keadaan yang ini nampak. Yang ini nampak. Susah tak? Yang ini nampak. Bahaya tak? Itu Allah Taala kata. Bahaya tak? Bahayanya apa? Keakuan diri. Jadi kita nak ceritakan benda ni banyak tentang keakuan diri ni. Yang susah kita nak apa? Saya sendiri pun masih lagi dalam peperangan melawan dalaman, bukan lawan lagi. Nak ajak pun, nak melawan pun, dia datang pun semua datang. Saya jadi Allah Taala tunjuk satu melalui talk ni kadang kita dengar, kita dengar pagi-pagi ni, lepas tu yang talk-talk yang sebelum ni kita dengar lagi, dia tambahkan lagi wazidnahum huda. Jadi sebab pentingnya kita nak jadi sami'na wa ata'na. Saya kongsi dengan para pendengar YouTube, jemaah-jemaah semua, rakan-rakan, jadi pendengar yang baik, insya-Allah Allah Taala akan bagi macam mana beramai soalan-soalan 2-3 orang lah sahabat saya, macam mana kita nak susah lah nak macam mana kita nak nafikan keakuan diri. Tak apalah, masuk je. Masuk je perang. Nampak macam senang kan cakap masuk kan, tapi itulah dikatakan peperangan yang hebat yang Rasulullah SAW beritahu, perang Badar tu dah hebat dah. Memang terlalu besar lah perang tu, tapi besar lagi yang dalam ni. Jadi tadi pula saya dikongsikan satu video yang berkaitan dengan daripada Ustaz Wadi Anwar, menyatakan tentang peperangan yang berlaku pada zaman yang tak lama lagi ni, Imam Mahdi. Dia ceritakan tentang, yalah memang ada dalam hadis tu, perang besar. Siapa yang nak masuk perang kena ada iman. Tu Ustaz Wadi Anwar cerita zahiriah lah. Dia kena ada iman. Kalau tak, gendang semboyan yang berbunyi pun kita tak akan kita dengar je semboyan tu, kita dah patah balik. Jadi saya berkongsikan di situ bersama dengan, saya tak tahu, dengan Haji Mokhtar sekali dalam tu. Saya tak cerita apa-apa pun, cuma saya cakap benda ni sebenarnya dalaman kita, dah perang dalam dulu kan, perang dalam, menafikan keakuan diri itu, kenal diri, kenal Allah, itulah yang sebenarnya watak-watak pengikut Imam Mahdi. Saya tak cakap saya ni layak. Saya tak cakap saya layak. Saya memang tak layak. Tapi walau bagaimanapun telah Allah Taala ajarkan kenal diri, kenal Allah ni, kita masuklah dulu medan perang tu dulu. InsyaAllah, saya pun tak tahu itu aturan Allah Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kita pun nak juga. Tapi kita ni dalaman ni lebih hebat lagi, perang dalam ni dulu. Perang dalam. Jadi saya berkongsi di situ pagi tadi sebelum subuh tadi, saya berkongsi kat dalam tu. Keakuan diri kita ni memang amat-amat. Tu saya cakap tadi macam mana Ustaz Wadi Anwar. Kalau tak ada, dia tak cerita ada benda, tapi kita nak sama-sama. Jadi mudah-mudahan kalau Ustaz Wadi Anwar dengar talk saya pada pagi ini bersama Syekh Aziz, pembimbing rohani, inilah yang nak dibawa. Inilah Ustaz Wadi Anwar, alhamdulillah bagus, tapi masukkan yang ni, kenal diri, kenal Allah. InsyaAllah kita masuk benda ni, insyaAllah kita akan bersama-sama dengan mengikut Imam Mahdi. Itu yang kita nak. Sebenarnya itulah peperangan. Saya cakap bawa kereta pegang steering pun aku lagi. Ni saya cakap saya lah. Aku lagi. Pijak minyak aku lagi. Aku mengakukan keakuan diri lagi. Aku lagi. Tu yang nak Haji Mokhtar nak kongsikan di situ. Saya tak tahu Allah Taala bagi gitu. Tu. Nak break pun aku lagi. Aku rasa aku lagi. Itu yang kita nak bawa. Jadi contoh-contoh yang nak dinyatakan dalam perkongsian pada pagi tadi, inilah saya ceritakan balik. Ini yang sebenarnya kita nak bawa. Ramai yang bukan tak tahu lagi, dah ditinggalkan lama dah benda ni. Jadi kita nak bawa amaliahkan dalam kehidupan harian kita, nafikan betul-betul keakuan diri kita. Masuk perang, masuk betul-betul perang. Jangan ikut perang yang besar tu lagi. Ini perang dalam ni lagi besar. Jadi apa pun yang berlaku, perang besar sekalipun, kita risaukan satu iaitu aku lupa engkau, aku lagi takut, aku lagi ngeri, ya Allah. Itu yang saya cakap sini, bukan mudah saya nak cakap. Bukan mudah. Mulut saya cakap ni memang mudah, tapi bukan mudah nak masuk. Tapi tak apalah, kita masuk. Kita minta Allah Taala mengaturkan diri kita macam mana keadaannya. Allah Taala sendiri membinasakan keakuan diri kita. Kullu man 'alaiha fana yabqa. Kita nak mohon warzuqnil fana anni, ya Allah. Itu yang kita nak. Kita pun memang tak mampu. Jadi suara yang tak mampu tu yang Allah Taala nak dengar. Kalau kita kata kita mampu, kita tahu benda ni, kita kadang-kadang tak sedar. Oh, mampu aku mampu nak matikan diri. Aku nak mampu nak menafikan diri. Suara tu suara yang masih lagi ada keakuan diri. Saya nampak di situ. Saya dinampakkan di situ. Jadi Allah Taala letakkan, engkau letaklah suara yang tak mampu tu. Engkau cakap aku tak mampu ya Allah. Aku banyak berbalah-balah, memang aku tak mampu ya Allah.
Suara ni yang nak didengar oleh Allah SWT. Bila cakap tak mampu itulah, Allah Ta'ala akan, insya-Allah mudah-mudahan seperti Syekh Azim beritahu sebelum ni, perkongsian-perkongsian sebelum ni, itulah keadaan Allah Ta'ala nak. Yang bila kita cakap kita tak mampu, pasti yakinnya kita Allah Ta'ala akan membinasakan keakuan diri kita, yang ada hanya Allah. Esa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah masih lagi diberikan nafas untuk mengisahkan dia. Dia masih lagi boleh memperkuatkan lagi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi daripada kalimah la ilaha illallah, la itu adalah pakaian kita, iaitu kita menafikan kudrat, kita menafikan kita ada iradat, kita menafikan kita ada ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Dan kita mengisbatkan ataupun kita kata bahawa Allah tu yang mempunyai kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Jadi di situ kita menafikan diri kita dan kita mengesahkan dia. Jadi dia mengesahkan diri dia dari segi zat, sifat, asma dan af'al. Jadi di sini saya nak berkongsi tentang sifat 20, di mana perkataan yang saya dengar, kainat tidak memberi bekas. Perkataan tu berlegar-legar di dalam fikiran saya sebab masa tu tak faham kan. Jadi dia berlegar-legar, bermain-main di kepala. Apa maksud kainat tidak memberi bekas? Kainat tidak memberi bekas. Kainat tidak memberi bekas. Jadi pada satu hari, lepas sahaja sembahyang, beri salam, kemudian saya terlihat di kiri saya ada kucing. Kucing tu asyik dengan diri dia, membersihkan diri dia. Dan dia membersihkan najis dia. Kemudian Allah beri lintasan. Najis, elok dia dengan najis tu, bersihkan najis dan tidak memberi kesan pada tubuh kucing. Padahal kalau manusia buat begitu, tentu memberikan penyakit. Kemudian Allah bawa pula kepada lagi satu situasi. Teringat pula tentang makanan untuk nyamuk. Macam mana nyamuk tu boleh memanjangkan hayatnya. Jadi dia dengan darah. Kemudian dibawa lagi kepada satu situasi, iaitu lintah pun darah, pacat darah. Kemudian dibawa kepada ikan. Ikan tu dia makan ikan lain, ada yang makan lumut, ada yang makan itu, makan ini. Jadi di situ diberi detik pada saya bahawa rupanya bukan makanan yang memberikan kesan. Kemudian dibawa lagi kepada manusia makan beras, itu orang Malaysia. Dan di sebelah barat sana makan makan makanan barat lah kan. Kemudian ada yang makan jagung, ada yang makan macam-macam untuk mengenyangkan ataupun melangsungkan kehidupan. Jadi di situ rasa syukur sebab daripada sedetik itu dibawakan saya kefahaman bahawa memang betul kainat tidak memberi bekas. Daripada la ilaha illallah, la pakaian kita. Kita tidak ada apa-apa, kainat tidak memberi bekas langsung. Dan yang memberi bekas hanyalah Allah. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diucapkan oleh saudara-saudari kita tadi, teman-teman kita tadi semuanya, daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi, yang tidak lain untuk mengajak kita sama-sama mengesahkan Allah seperti mana Allah sentiasa sejak azali abadi mengesahkan dirinya cukup maha sempurna. Jadi itu kita ulang-ulangkanlah supaya
kita sentiasa jadi hamba Allah yang bersyukur, iaitu kemuncaknya bersyukur yang kita nak bawa adalah kita sentiasa merasakan dialah yang layak memuji dirinya sendiri. Dengan apa yang dia lakukan ni semua atas puji-pujinya. Semua yang ada ni semua memujinya, bertasbih, mengikut apa yang kehendak-kehendak yang telah diatur. Sebenarnya dialah yang esa yang memuji atas dirinya sendiri. Tidak ada dua pun, insya-Allah. Saya rasa terima kasih banyak. Sekian dulu. Minta maaf atas kesalahan saya dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Sallu ala nabi.